Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Harap sehat ya saudara. Pada hari Sabtu ini, ujung ini banyak perkara yang nak dicakap, nak diulas. Pertama sekali yang kita nak ulas ialah tindakan gila sebelum gila dilakukan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, memecat semua musuh-musuh politik dia. Apa keadaan pun yang kena pecat tu jelas adalah pesaing dia yang hendak bertanding jawatan presiden atau timbalan presiden. Dari itu rakyat ahli UMNO secara terbuka tahu bahawa itulah cara yang mampan untuk Ahmad Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO, menggunakan bidang kuasa dia untuk memecat ahli-ahli UMNO yang bertentangan dengan dia. Tapi bagaimanapun, untuk makluman tuan-tuan, pemecatan itu agak melucukan. Contoh, Datuk Seri Nur Omar kata, dia Tan Sri Nur Omar dalam kenyataannya dia kata dalam mesyuarat Majlis Tinggi dia adalah senarai yang nama dicadangkan untuk digantung keahlian. Lepas tu dia memberikan pendapat ataupun bertekak dalam mesyuarat itu, maka dia minta dia dipecat sajalah kerana 6 tahun itu tidak memberi apa-apa makna, kerana maknanya pilihan raya akan datang dia tak boleh bertanding. Selepas pilihan raya 2027 atau tahun 28 baru dia boleh menyertai UMNO. Dari itu dia kata pecatlah dia. Boleh pula perlembagaan UMNO ni bidang kuasa presiden dalam mesyuarat terus memecat. Dah macam persatuan NGO UMNO ni. Saya pun nak pelik nak katakan, apa yang berlaku ni adalah satu benda yang agak saya kata lucu lah. Saya dulu terlibat dalam persatuan belia pun, persatuan belia tak pernah buat keputusan bila kita bertekak dan sebagainya. Kemudian ada orang kata tak apalah, dia nak buang saya buanglah. Kita tak kata okey saya buang awak sekarang. Jadi jelaslah sekarang UMNO ni kepunyaan mak bapak Zahid Hamidi, sebab dia boleh buat urusan dan gunakan kekebalan itu atas nama Majlis Kerja Tertinggi. Majlis Kerja Tertinggi UMNO pula banyaknya lembu yang dipasang cermin mata hijau yang nampak rumput kering macam rumput biasa. Dari itu, tuan-tuan dan perempuan, pemecatan ni sebenarnya pun salah. Kata normal, saya kata hari Senin ni baru lembaga disiplin dah panggil dia orang, ada surat black and white dia yang dia akan dipanggil oleh lembaga disiplin pada hari Senin 30 bulan tak salah saya. Tapi pemecatannya dah dibuat kemarin ataupun kegantungan dia. Jadi apa tujuan lembaga disiplin UMNO ni dibuat? Dan seperkara lagi, kalau tuan-tuan ingat, bagaimana fungsi lembaga disiplin seorang peguam yang ada kepentingan dengan ibu pejabat UMNO. Dia adalah peguam UMNO. Dalam kes petition mahkamah ni, peguam itulah yang submitkan kes itu. Dan salah seorang peguam ni jadi fungsi lembaga disiplin. Hal perlembagaan meletakkan lembaga disiplin ini sebagai orang yang bebas, tidak ada kepentingan. Jadi inilah yang menjadikan UMNO ni telah menjadi satu parti yang kita lihat tak ada arah tuju dah. Haluannya tak ada. Dia hanya kepentingan Zahid Hamidi. Saya dah kata beberapa kali dengan kawan-kawan waktu berbual. Pada penilaian saya, Zahid Hamidi ni tak bebas dalam kes mahkamah dia. Anwar terpaksa menjaga reputasi dia, kenyataan-kenyataan dia sebelum jadi Perdana Menteri. Dan walaupun sekarang menjadi ejekan, bukan saja di Malaysia tetapi di luar negara. Dulu dia nyanyi lagu Ho Ho Ya Ho. Sekarang dia dendangkan lagu itu untuk menyanjung yang Ho Ha Ya Yo. Mana ada orang nak respect kalau seorang Perdana Menteri yang demikian. Jadi pada pandangan saya bahawa Perdana Menteri ini
akan betul-betul nak membebaskan diri dia dan diri dia. Dari itu, pada pendapat saya, Zahid Hamidi akan kena hukuman oleh mahkamah waktu dia bergelar timbalan Perdana Menteri. Dari Zahid Hamidi untuk itu, dia komitmen kuat-kuat bahawa jika dia tidak dibebaskan dalam mahkamah, dia tak jadi timbalan Perdana Menteri, kemungkinan Anwar akan tumbang, kerajaan akan tumbang. Jadi di sini dilema Dr. Mahathir, dilema Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dah 2 kali berucap. Yang lebih kurang bunyinya, saya tidak campur urusan mahkamah. Saya akan membebaskan mahkamah membuat keputusan. Sekarang bagaimana? Bagaimana yang Zahid lakukan ini hanya untuk kepentingan diri dia ya? Yang mana dengan itu Zahid boleh kekal jadi TPM. Kerana kalau dia tersingkir sebagai Presiden UMNO, orang lain jadi Presiden UMNO, mungkin akan juga mendesak perkara-perkara baru di dalam perjanjian yang dahulunya digelarkan kerajaan perpaduan. Sekarang sudah diterima realiti, ia hanya kerajaan campuran. Kalau kita tengok 2-3 hari ini, khasnya dalam selepas forum di Parlimen antara Musa Hitam, Rais Yatim dan Rafizi, mereka mengakui bahawa kerajaan ini adalah kerajaan campuran. Dan saya daripada awal lagi telah menyebut bahawa kerajaan ini adalah kerajaan campuran, bukan kerajaan perpaduan. Jadi soalnya sekarang yang kita nak tahu ialah, benarkah Anwar Ibrahim ini tidak campur urusan mahkamah? Tetapi pada saya ada keyakinan lagi Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri tak campur urusan mahkamah ini. Jika ditakdirkan Zahid kena hukum dan penjara, maka kerajaan ini boleh diteruskan dengan kepimpinan yang baru, dengan Presiden UMNO yang baru. Pada saya mereka tak, tetapi atas perbuatan yang mereka lakukan sekarang kepada beberapa pemimpin UMNO, saya rasa ada. Sebab ada satu soalan pada saya, kenapakah Ismail Sabri tidak dipecat? Kerana dia tak ada menulis atau menyebut dia nak bertanding Presiden UMNO. Tetapi saya percaya Ismail Sabri juga akan dipecat pada bulan Mac nanti. Sebaik bulan Februari, bulan depan. Sebaik saja kalau dia mendaftarkan diri untuk bertanding Presiden UMNO. Dan Majlis Kerja Tertinggi yang sebilangannya lembu dan semua kepala otak mereka itu dah dibuka, buang otak masuk tanah liat, akan bersetuju Ismail Sabri dipecat. Pada mereka tak peduli jangka panjang, jangka hayat UMNO ni. Sama ada UMNO ni boleh hidup 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, itu tidak penting. Yang penting mereka yang ada dalam Majlis Kerja Tinggi, macam Puan Zakasi itu, semua orang tahu dengan masalah anaknya yang ramai dengan tak ada pendapatan dia, maka dia perlu menyokong Presiden untuk dia dapat jadi speaker. Dan menjadi lucu pula, Menteri Besar Johor telah buat kenyataan on Hafiz untuk minta Zahid Hamidi letak jawatan. Yang itu dia tidak pecat. Kenapa tidak pecat? Dan Fuad pun tidak menyebut sepatah pun kenyataan on Hafiz itu ulasan dia. Kenapa tak ulas? Ulaslah. On Hafiz ini kurang hajar. Kenapa awak Menteri Besar kamu mencadangkan Presiden letak jawatan? Persoalannya sekarang ni lagi kata on Hafiz jadi Menteri Besar, fungsi perhubungannya orang lain. Pelik. Memang pelik. Pada saya letak PN tidak suci, tetapi dia belajar daripada PKR. Sebab saya selalu nasihatkan baca buku, dengar, baca sejarah. PN tidak suci, macam juga PS tidak suci. PS juga melakukan perkara-perkara yang mengarut. Dulu UMNO menyerang Anwar Ibrahim, kes lewat dia, Chinese Doll dia, Jam Omega dia, macam-macam lagi. Tetapi PKR kuat, parti dia kuat. Jadi Saleh Taib, kamu jangan cuba nak memburukkan Mahidin Yassin, Haji Hadi Awang, sebab mereka tak penting. Yang penting pengikut mereka. Mereka masih lagi konsisten.
pakai otak dan fikir. Kenapa tiba-tiba dah tubuh kerajaan Pakatan Harapan, Zaid Amidi dah jadi timbalan Perdana Menteri. Bila berlaku pilihan raya kecil, pilihan raya semula, Padang Serai, PH boleh kalah setelah bercampur dengan UMNO, menang oleh Perikatan Nasional. Jadi saya minta lah orang seperti Saleh Taib ni, jangan kebodohan itu ditunjukkan. Buat kerja rumah sebelum komen.